Salam sejahtera anak-anak murid sekalian. Salam berjumpa kembali. Hari ini, Cikgu Gan nak menunjukkan teknik menentukan titik putaran bagi dua bentuk yang kongruent. So, di sini cikgu sediakan 3 cara. Pastikan anak murid tonton sampai habis. Okey, apa yang dikatakan? Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Baiklah, mari kita mulakan dengan kaedah pertama. Dua bentuk kongruent yang diberi atas petak grid. Okey, langkah pertama, kita perlu tentukan arah putaran. Okey, di sini cikgu harap anak-anak murid sudah tidak mempunyai masalah untuk mengenal pasti arah putaran. Langkah kedua, menentukan kawasan titik putaran. Ingat, kawasan titik putaran adalah terletak di arah bertentangan dengan arah putaran. Okey, arah putaran, titik putaran. Ada dua perkataan yang perlu anak murid kenal pasti. Okey, langkah yang ketiga, anak murid perlu pilih pasangan titik sepadan dan pastikan anak murid pilih titik sepadan yang betul. Mari kita lihat manakah titik-titik yang dimaksudkan itu. Ini adalah titik sepadan yang pertama. Ini adalah yang kedua. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat dan yang kelima. Di sini cikgu tunjuk sekali lagi. Maka di sini anak-anak murid boleh pilih mana-mana satu pasangan yang anak murid rasa nak sambungkan. Okey, nak ikut untuk langkah seterusnya. Maka di sini cikgu pilihkan satu pasangan titik sepadan yang bertanda X. Langkah keempat. Kita teruskan dengan langkah keempat, iaitu dengan melukis satu garis ufuk dan mencangcang ikut arah bertentangan, iaitu keluar jauh dari arah putaran. Anak murid tengok dekat skrin paparan. Okey, dia yang arah ini adalah bertentangan dengan arah putaran yang dilabelkan berwarna merah. Dia mesti keluar, mesti berada di kawasan bertentangan. Okay. Langkah seterusnya, langkah 5, kita akan bilang petak. Okay, bilang petak untuk garis biru dan garis hijau. Kesemuanya ada 8 petak dan 8 petak itu perlu dibahagi 2. Okey, ini adalah langkah cepat, maka adalah sebab-sebab ataupun syarat-syarat untuk kita ikuti. Okey, bilangan jumlah bilangan petak bahagi 2, maka kita dapat 4, minta maaf. 8 bahagi 2 kita dapat 4. Okey, dan seterusnya antara garis mengufuk yang warna biru dengan garis mencangcang yang warna hijau, anak murid kena pastikan yang mana terpanjang. Tapi di sini warna hijau dan warna biru mempunyai bilangan petak yang sama, maka jawapan dia adalah 4. Dan langkah ke-6, kita akan lakukan kiraan petak. Okey, lakukan kiraan petak ikut bilangan petak di langkah 5. Ikut bilangan yang petak di langkah 5 yang telah kita kirakan tadi. Okey, yang 4, marilah kita anak-anak murid tengok dekat skrin paparan bagaimana cikgu gerakkan titik 4 langkah ini. 1, 2, 3, 4. Dan 4
angka 4 langkah berwarna merah ini ikut warna nombor 4 yang berwarna hitam dalam petak. Okey, yang 8/2 dia sama. Dan bilangan yang telah kita bilangkan itu sama dengan yang warna biru. Maka titik putaran terletak di sini. Okey, kita cuba dekat dari arah hijau. Sama 4. Okey, anak murid mungkin rasa, pening kepala saya ni, macam mana nak buat dengan betul. Okey, mari kita cuba satu lagi pasangan ataupun satu lagi contoh dengan memilih pasangan titik sepadan yang berlainan. Okey, kita tengokkan, ulang lagi langkah. Okey, pilih titik sepadan. Ingat, titik sepadan tu tidak boleh pilih yang salah. Mesti pastikan titik sepadan dipilih dengan betul. Dan kita buat garis yang keluar dari arah putaran tadi. Okey, seterusnya langkah 5, ingat lagi? Ya, kita akan bilang petak untuk garis ufuk dan garis hijau kita jumlahkan dan kita bahagi 2. So, maka 6 petak keseluruhan iaitu 5 untuk biru dan 1 petak untuk warna hijau. Jumlahnya 6 bahagi 2, kita dapat 3. Dan yang kedua, catatkan jarak ufuk atau mencangcang yang terpanjang. So, di sini garis ufuk warna biru yang panjang iaitu dia ada 5 petak. Okey. Langkah seterusnya kita akan melakukan kiraan petak. Okey, kalau tadi anak murid rasa tak pasti, mari kita ikut kiraan untuk rajah ini. Okey, kita mulakan dengan 3 kiraan. 1, 2, 3. Dah, kita kena berhenti kerana itu telah memenuhi syarat 6 bahagi 2 sama dengan 3. Tapi untuk teknik ini, untuk kaedah ini, kita perlu teruskan kiraan kita sehingga kita mencapai 5. Okay, kita teruskan 3, 4, 5. Dia adalah sama jawapan dengan yang tadi. Okay, apa kata kita mula dekat bahagian garis mencangcang? Okay, kita mula 1, 2, 3, berhenti. Lepas itu kita sambung 4, 5. Betul kan jawapan titik putaran anak murid? Okey, bagus sekali. Mari kita cuba satu contoh lagi. Okey, ingat lagi anak murid? Ya, kita lukis garis mengufuk dan mencangcang yang bertentangan dengan arah putaran. Okey, garis merah, garis biru dengan garis hijau. Biru mengufuk, hijau mencangcang. Langkah 5 apa dia? Ya, kirakan jumlah petak dan bahagi 2. Okey, jumlah petak berapa? Betul, 10. Bahagi 2, jawapan dia 5. Okey, garis mengufuk ataupun yang mencangcang yang terpanjang? Bagus. Yang biru adalah terpanjang. Berapa petak? Ya, betul, 8. Marilah kita lakukan kiraan. Kita akan kira ikut yang warna angka 5 warna hitam, iaitu 5 petak. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa kita perlu sambung kiraan kita sehingga ke 8. 6, 7, 8. Right, titik yang sama. Apa kata kita mulakan dengan garis mencangcang yang warna hijau? Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Dan sambung lagi. 6, 7, 8. Okay, inilah titik putaran kita. Okey. Pastikan anak murid menguasai yang tadi. Yang kaedah atas grid. Okey, yang dua bentuk kongruen diberi di atas grid. Andai kata anak murid ada masalah, tengok semula YouTube. Biar main, pause, berhenti sekejap, sambung, berhenti sekejap, sambung untuk memahami situasi tadi. Okey, sekarang marilah kita sambung kaedah kedua,
yang memang menurut PDP lah, iaitu pengajaran pembelajaran dalam kelas oleh cikgu anda. Di sini cikgu buat ulang kaji sebelum cikgu buat cara cepat nanti. Okay, kaedah kedua, conceptual. Okay, ini adalah dua bentuk kongruen yang diberi bukan lagi di atas grid. Okay, petak grid. Maka di sini anak murid dah tidak boleh menggunakan kaedah pertama tadi. So, di sini apa yang perlu kita lakukan? Ya, langkah pertama sama dengan tadi. Kita perlu tentukan arah putaran. Okey, arah putaran sama. Dan langkah kedua, kita perlu tentukan kawasan titik putaran. Ingat lagi, kawasan titik putaran iaitu titik putaran kita mesti terletak jauh dari arah putaran. Di kawasan arah berlawanan. Okey, ini kawasan dia. Okay, apa yang kita perlu lakukan sekarang? Okay, sama lagi dengan langkah 3 yang dalam kaedah pertama, iaitu pilih pasangan titik yang sepadan. Tapi di sini kita sambungkan. Okey, kita sambungkan dengan satu garis lurus. Okey, kita akan sambungkan. Kita pilih, kita sambungkan dengan satu garis lurus. Selepas itu, apa yang kita lakukan sekarang? Langkah keempat ialah kita perlu bina bulatan berpusatkan di kedua-dua titik tersebut. Okay, di sini cikgu dah bentukkan satu bulatan. Cikgu lukis bina satu bulatan di titik yang pertama. Dan seterusnya, cikgu bina lagi satu bulatan di titik yang kedua, yang berpusatkan titik yang kedua. Right? Ingat pusat dia mesti dekat titik yang sepadan yang kita pilih tadi. Dan langkah kelima, kita perlu lukis satu garis lurus menyambungkan dua titik persilangan bulatan dari langkah 4. Apa yang dimaksudkan dengan ini? Ayat panjang. Anak murid pusing pening kepala kan? Okey, tak apa. Tengok skrin. Cikgu dah highlightkan tempat dia. Inilah yang dikatakan dua titik. Okey, itu menyambungkan dua titik persilangan bulatan dari langkah 4 dan sekarang langkah seterusnya kita sambung. Okey, ingat tadi ayat dia, kita sambung dua titik persilangan bulatan dari langkah 4. Inilah garisan yang telah kita sambung. Dan seterusnya, okay, langkah ke-6. Kita akan ulangi langkah 3 hingga langkah 5 bagi pasangan titik sepadan yang lain pula. Okey, pilihlah mana-mana yang anak murid suka. Right? Yang anak murid berkenan. So, di sini cikgu berkenan dengan hujung. Okey, yang berwarna ungu. Cikgu sambungkan garis. Ingat lagi langkah 3. Pilih pasangan titik yang sepadan dan sambungkan dengan satu garis lurus. Selepas itu anak murid buat apa? Ya, bina bulatan berpusat di kedua-dua titik tersebut. Okey, saya bina dan pastikan bulatan itu adalah cukup besar untuk bersilang. Okey, pastikan bulatan cukup besar dan pastikan bulatan itu bersilang. Okey, dan seterusnya apa yang perlu anak murid lakukan? Ya, langkah seterusnya ialah lukis satu garis lurus yang menyambungkan dua titik persilangan bulatan dari langkah 4. Di mana letaknya dua titik persilangan bulatan dari langkah 4? Lihat skrin betul-betul, di sini letaknya. Right? So, selepas itu buatlah satu garis lurus untuk menyambungkan dia. Okey. Persilangan bagi dua garis yang berwarna hitam itu merupakan pusat putaran kita. Okey, ataupun pusat putaran bagi dua bentuk yang kongruen tersebut. Right, ini adalah untuk menentukan titik putaran, okey, titik putaran yang tidak ataupun yang dilukis di atas kertas kosong tanpa grid. So, anak murid perlu ketahui konsep ini, konsep dia. Okey, manalah tahu nanti dalam kertas objektif ada disusun langkah-langkahnya. Anak murid perlu tahu yang mana
dia mesti ikut urutan dia, right? Okay, so ini adalah kaedah yang kedua menurut pengajaran pembelajaran dari cikgu kepada anak murid di sekolah. Okay, tapi pening kepala kan? Sekarang daripada kaedah kedua, cikgu dah buat satu kaedah lagi, iaitu kaedah ketiga, iaitu kaedah cepat yang ada kaitan dengan kaedah dua. Kaedah ketiga dihasilkan berpandukan kaedah kedua. Okey, mari kita tengok bagaimana ia dilakukan. Okey, ingat lagi tadi dari langkah 1 hingga ke langkah 5 untuk kaedah cepat ini, langkah 1 hingga ke langkah 5 adalah seperti PDP kita. Cuma langkah ke-6 tu dia disimplify, okey, diringkaskan. Bagaimana dia diringkaskan? Mari kita tengok perubahan yang berlaku di sini. Untuk langkah 6, okey, anak murid perlu lukiskan satu bulatan berjejari dengan ukuran pembahagi 2 garis yang menyambungkan titik sepadan. Di sini anak murid tak faham apa yang cikgu maksudkan. So tak apa, anak murid lihat dekat skrin di mana kawasan yang cikgu highlight adalah, yang cikgu highlightkan adalah titik. Okey, adalah titik tengah bagi garis yang menyambungkan titik sepadan. Okey, dari sini maka saya nak ambil jejari dia. Lihat dekat paparan sekali lagi skrin bagaimana garis ini. Inilah garis biru yang bermaksud langkah 6. Okey, lukiskan satu bulatan. Dia belum lukis lagi. Di sini saya cuma dapatkan jejari. Okey, bulatan iaitu berjejari. Berjejari garis biru adalah jejari yang dengan ukuran pembahagi 2 sama bagi yang menyambungkan titik sepadan. Okey, dia adalah jejari. Okey, setengah daripada garis yang disambungkan bagi titik sepadan itu. Lepas itu buat apa? Jangan lupa buat satu bulatan. Okey, buatlah satu bulatan. Dan bulatan ini, okey, langkah yang seterusnya. Okey. Titik di atas garis biru warna yang jejari kan? Nampak tadi? Okey, cikgu patah balik dekat sini dan anak murid tu boleh tengok. Okey. Sini. Di atas garis, di atas bulatan biru, di sini susah sikit cikgu nak terangkan beri perhatian. Dalam bulatan biru, okey, garis hitam tadi. Okey, cikgu dah lukis bertindih dengan warna biru dan persilangan antara warna biru dengan bulatan biru, garis biru dengan bulatan biru, ia merupakan pusat putaran ataupun titik putaran. Boleh tak? Okey, kalau ada masalah tak apa. Cikgu akan cuba. Okey, cikgu akan buat satu lagi bulatan untuk kefahaman anak murid. Mari kita teruskan. Okey, cikgu pilih titik sepadan yang dari langkah awal tadi, iaitu dari kaedah pertama. Titik sepadan yang dekat bucu, right? Bucu segi 4. Okey, ingat lagi langkah 1 hingga 5 dia masih kekal sama. Okey, buat bulatan, dapatkan pembahagi 2 sama serenjang bagi garis yang disambungkan itu. Okey, langkah seterusnya kita nak buat apa? Ya, kita nak bina satu bulatan. Okey, berpusatkan ataupun berjejari pembahagi 2 sama bagi 2 titik yang disambungkan. Okey, ini dia. Maka saya bina satu bulatan. Okey, saya bina satu bulatan dan garis hitam. Okey, di atas ingat lagi kawasan kita, kawasan putaran kita ada 2. Garis biru ini boleh saya bina satu di atas menghala ke atas dan satu boleh menghala ke bawah. Tapi kita tak pilih menghala ke bawah kerana syarat dia kawasan pusat putaran mesti berada di arah bertentang ataupun kawasan bertentangan dengan arah putaran. Right. So, persilangan antara garis biru, garis lurus biru yang bertindih di atas garis hitam dengan bulatan biru merupakan titik putaran ataupun pusat putaran
bagi dua bentuk yang kongruen itu. Okey, langkah ke-6 dan langkah ke-7 telah dicapai. Bolehkah anak murid? Kalau ada masalah, anak murid tonton semula video ini. Baik, maka di sini berakhirlah sesi kita. Tapi belum habis lagi kerana cikgu belum menerangkan bagaimana kita nak menulis jawapan bagi penjelmaan putaran ini. Okey, kita dah tahu dia merupakan putaran. Okey, bila kita nak menghuraikan putaran, ingat kita mesti ada pusat, kita mesti ada sudut berapa yang dia putar dan juga arah. So di sini cikgu akan tunjukkan Okey, sambungkan dari pusat ke titik yang anak murid pilih tadi. Okey, sambungkan dan ukur sudut dia. Sudut dia adalah 90 darjah. So di sini dah boleh saya nyatakan ataupun anak murid nyatakan putaran ini adalah satu putaran 90 darjah ikut arah jam. Okey, nampak tak anak panah arrow? Anak panah yang warna merah itu, okey, the red arrow menunjukkan ikut arah jam. Okey, dan adakah dah siap? Belum lagi. Kenapa? Kenapa belum siap? Ada lagi satu, iaitu anak murid kena beritahu di mana letaknya pusat putaran. Okey, di sini cikgu labelkan dengan C. So, lengkap bagi huraian putaran anak murid untuk soalan yang dikemukakan ataupun soalan yang perlu anak murid jawab. Putaran, ingat, putaran mesti dihurai bersama dengan sudut, arah dan pusat. Boleh tak anak murid? Okey, bagus. Okay. Akhir sekali, cikgu nak katakan selamat mencuba. Anak murid boleh cuba dengan soalan-soalan yang ada dalam kertas ataupun dalam set-set soalan negeri lain ataupun merujuk kepada buku rujukan anak murid. Dan akhir pesanan cikgu lah, ingat untuk langani channel YouTube Cikgu Gan bagi cikgu menghasilkan lebih banyak video untuk dikongsikan bersama. Kalau tak ada pelanggan, malaslah cikgu nak buat. Kalau ada pelanggan, maka cikgu akan kongsi lebih banyak lagi. Boleh tak? Okey, selamat mencuba. Sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Bye.